Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini pendedahan terkini berkait dengan kes Kampung Sungai Baru. Rupa-rupanya inilah perkara yang paling disembunyikan, tidak berani dikatakan oleh Rafidah Ibrahim, tidak juga berani dinyatakan oleh Ratu Naga, apalagi Bonda Naga. Perkara ini akhirnya didedahkan di parlimen. Ingat saudara, yang kita perlu percaya itu di parlimen, sebab yang di parlimen itu direkodkan. Pertama, tidak boleh dalam bentuk palsu dan semuanya harus dipercayai. Tidak boleh dalam bentuk mengelirukan. Jadi, boleh dinyatakan bahawa maklumat yang disampaikan di parlimen ini adalah maklumat yang sahih berbanding yang dinyatakan oleh aktivis-aktivis politik Perikatan Nasional seperti Rafidah Ibrahim, Ratu Naga dan juga Bonda Naga. Saudara-saudara sekalian, yang menariknya, Menteri telah menyatakan bayaran pampasan penduduk tidak setuju pembangunan Kampung Sungai Baru sudah lama selesai. Inilah yang betul-betul memalukanlah kan. Bayangkan, mereka tidak setuju tetapi bayaran sudah dibuat. Apalah maksud tu? Paling teruk sekali kalau dah guna. Itu paling teruklah. Sudah guna tapi tidak setuju pula. Ini betul-betul lah tidak berintegriti. Kerajaan kini mengesahkan telah pun menyelesaikan bayaran pampasan penduduk Kampung Sungai Baru yang tidak bersetuju dengan projek pembangunan kawasan tersebut sejak 2 tahun lalu. Pampasan ini membabitkan bayaran antara RM198,000 hingga RM2.9 juta mengikut kategori rumah. Bagi lot teres, nilai pampasan adalah antara RM800,000 hingga RM2.9 juta, manakala bagi unit flat pula antara RM198,000 hingga RM350,000. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Zaliha Mustafa berkata, semua bayaran pampasan telah pun selesai disalurkan kepada penduduk antara Februari tahun 2022 hingga Januari tahun 2023. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dan saya kongsikan dulu kepada anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% secara umum dan ringkasnya. Apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi terapi imun ini mengajar, mendidik dan menguatkan serta menyeimbangkan sistem imun badan kita. Apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Ini jawapan kepada doa anda selama ini. Saudara-saudara sekalian, Dr. Zaliha Mustafa menyatakan bahawa jumlah pampasan yang ditawarkan kepada penduduk ketika pengambilan tanah berlaku adalah lebih menguntungkan berbanding nilai sebenar pasaran. Mengenai bantahan pampasan difailkan di mahkamah, Dr. Zaliha berkata kerajaan akan menghormati apa juga keputusan mahkamah. Sekiranya mahkamah memutuskan pemaju perlu menaikkan nilai pampasan, pemaju perlu melaksanakannya. Namun jika mahkamah memutuskan nilai pampasan itu kekal, maka pemilik juga perlu akur dan menghormati keputusan tersebut, katanya. Namun begitu, beliau berkata, perbicaraan kes ini tidak menghalang pembangunan Kampung Sungai Baru diteruskan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini perkembangan terkini tentang 7 pemain Malaysia dalam Harimau Malaya atau Harimau Malaysia yang kini dalam masalah besar berkaitan dengan status mereka sebagai warga negara Malaysia. Akhirnya mereka menerima hukuman, tetapi ini ialah intipati penting penjelasan Menteri Saifuddin Ismail, Nasution Ismail di parlimen. Tiada pemalsuan dokumen 7 pemain, kata beliau. Tiada.
Pemalsuan dokumen 7 pemain. Ini satu berita baik untuk kita semua sebagai peminat bola sepak Malaysia. Jadi kita harapkan semuanya urusan jadi berjalan lancar dan dengan pendedahan dan pengakuan daripada menteri di parlimen ini. Parlimen ya, bukan di tepi jalan, bukan di tepi di mana mereka bercerita, ini di parlimen. Jadi semuanya direkodkan dan tidak boleh ada perkara yang palsu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan tidak ada berlaku sebarang pemalsuan dokumen oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM membabitkan 7 pemain warisan Harimau Malaya. Beliau menegaskan tidak berlaku pemalsuan atau penyelewengan dalam proses pemberian kewarganegaraan kerana setiap kelulusan dibuat mengikut peruntukan undang-undang serta prosedur sah Kerajaan Malaysia. Kata beliau lagi, isu ini soal tentang mempertikai integriti mana-mana pihak. Ini bukan soal mempertikai integriti mana-mana pihak, sebaliknya tentang memperbetulkan persepsi, kata beliau. Yang penting, kedaulatan undang-undang negara kekal terpelihara dan setiap proses naturalisasi yang dijalankan adalah sah, telus serta berlandaskan perundangan, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, saya ingin kongsikan dengan anda dulu. Ini ialah terapi imun Transovector for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% secara umum, dan ringkasnya apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak bertindak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada penyakit. Tetapi apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, kita sembuh daripada semua jenis penyakit kerana imun badan kita yang bertindak menghapuskannya. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Cepat dapatkannya, ini jawapan kepada doa anda selama ini. Saudara-saudara sekalian, apa yang penting sekarang ini ialah kerajaan ataupun menteri sudah pun menyatakan bahawa perkara yang kita tunggu-tunggu, iaitu tentang dokumen, telah pun dinyatakan. Tiada pemalsuan dokumen, 7 pemain, intipati penting telah pun dinyatakan oleh Saifuddin di Parlimen. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita digemparkan dalam pilihan raya negeri Sabah yang makin panas ini. Akhirnya, satu isu timbul tentang derma politik Sabah. Warisan akhirnya membongkar satu rahsia, membongkar satu dokumen, membongkar satu pendedahan yang berani dan luar biasa. Warisan mahu supaya SPRM bertindak. Ini soal derma politik. Netizen di Malaysia sebenarnya makin hari makin geram dan marah. Banyak yang menggunakan isu derma politik ini untuk menghalalkan perbuatan terima rasuah. Tapi pada masa yang sama, kita sebagai rakyat Malaysia, saya sebagai pengulas politik bebas, saya juga mahu supaya isu ini cepat diselesaikan. Derma politik harus diperhalusi. Jangan sampai ditunggang lagi oleh ahli-ahli politik. Perlu ada garis panduan benar untuk derma politik. Karena agak kesian jugalah kita pada YB-YB. Saya sebagai pemerhati politik bebas, saya seringkali melihat YB-YB ini seakan-akan dijadikan seperti bank oleh para penyokong, oleh rakyat tempatan. Ramai rakyat ingat YB ini tukang bagi duit. Sebenarnya YB pun bukanlah bank duit. Tapi sudah jadi budaya di negeri Sabah. Seakan-akan semua YB ini tukang bagi duit, bank duit. Bila perlu buat jambatan, kalau boleh YB bagi on the spot 15 juta, 15 ribu. Padahal YB pun terpaksa cari duit juga. Duit gaji YB bukannya sampai 100 ribu, 200 ribu sebulan. Mereka juga mau makan. Mereka juga perlu pekerjaan dan pendapatan. Tapi apabila isu meminta daripada rakyat segera diminta dan mahu serta-merta, disinilah mula timbul derma-derma politik. Ahli-ahli politik terpaksa mencari duit dana sendiri melalui pelbagai cara. Itulah sebabnya ada yang meminta dalam bentuk macam-macam lah. Dialah dana politik yang paling penting sekali ialah mereka menggunakan cara untuk dana politik ini.
Mereka minta daripada kontraktor lah, daripada lesen lah, dengan pelbagai cara, dan akhirnya itu disebut derma politik. Jadi kalaulah saya kan secara jujurlah, saya mahu supaya Parlimen dan Dewan Undangan Negeri cepatlah merangka undang-undang enactment ataupun akta untuk derma politik supaya garis panduan lebih jelas dapat disediakan. Tidaklah kesian sangat YB ini mencari dana politik. Kan, betul tidak? Anda harus berpikir rasional, jangan emosi. Kita rakyat seringkali ingat YB ini bank duit. Kita jumpa saja minta duit, kita jumpa saja minta duit, kita jumpa saja harap-harap terus buat jalan raya. Padahal mereka juga tidak cukup duit. Jadi disinilah mereka mencari dana dari berbagai sumber. Tapi warisan kata dia mahu SPRM bertindak tentang derma politik ini. Warisan hari ini menganggap SPRM gagal bertindak ke atas ahli politik Sabah yang terpalit dengan skandal rasuah membabitkan proyek pelembungan di negeri itu. Kenyataan itu dibuat selepas pemangku Presiden Parti Bersatu Sabah PBS, Joachim Gunsalam, mengakui dia menerima derma politik daripada ahli perniagaan kontroversi Albert T. Namun pada masa sama menegaskan bahawa ia bukan atas permintaan PBS berparti berkenan. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dan izinkan saya berkongsi dulu dengan Anda semua. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, bodoh dan tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada penyakit. Tetapi terapi imun ini mengajar, mendidik dan menyeimbangkan imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Cepat dapatkan produk ini melalui nombor telefon set yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Ini adalah jawaban kepada doa Anda selama ini yang Anda mahukan daripada Tuhan. Hari ini Naib Presiden Warisan Terence Siambun berkata, Joachim kini telah mengakui video tersebut sebagai tulen. Justru ia bermakna rakaman yang telah disaksikan itu dan jadi bahan bincang benar-benar wujud. Lebih memeritkan ialah kenyataan Joachim sendiri yang mengatakan kami tidak pernah memintanya, dia memberinya dahulu. Kenyataan seperti itu bukan alasan, ia adalah pengakuan bahawa memang ada wang diberikan dan diterima. Tidak kira siapa yang menawarkan atau yang menerima atau meminta, yang bertukar tangan di antara ahli perniagaan dan wakil rakyat katanya. Itulah definisi asas rasuah dan salah guna kuasa katanya dalam kenyataan hari ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Hello guys, ini ialah walkie-talkie Bofeng BF888S. Dapatkannya di Shopee, murah. Guys, ini ialah headphone Onikuma K2 Pro. Hebat, luar biasa, cantik dan murah. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah powerbank Mozom PB149. Murah, hebat dan dapatkannya di Shopee sekarang. Guys, ini ialah Shocks Open Swim Pro. Headphone yang hebat, kualiti hebat, tahan air. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah headphone One Audio E70 Fusion. Dapatkannya di Shopee, murah sekarang.